الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala dengan ketentuan yang baik daripada Allah. Kita masih lagi dapat berbuat kebaikan, ketaatan dan dapat melakukan kebaikan. Inilah yang dikatakan orang bijak pada sisi Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi sebut al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bijak itu orang berakal, kata Nabi, mereka yang sentiasa lawan hawa nafsunya, berusaha mujahadah, dan wa amila lima ba'dal maut, dan beramal bagi barang selepas kematian. Jadi inilah yang dikatakan orang bijak. Bukan orang bijak itu orang yang banyak ilmunya. Bukan. Orang bijak itu bukan orang yang fasih kalam. Tetapi orang bijak itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang hakiki. Ini yang disebut oleh Sayyidina Rasul. Sebab itu, ketika kita melalui jalan ilmu, pada ketika itu, natijahnya, alat yang ada pada kita ini mesti membawa kepada arah akhirat. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia sebutkan kepada kita tentang tanda ilmu yang manfaat itu. Ketika ilmu ini tidak boleh membawa kita ke arah akhirat, ketika itu disebut oleh Imam Ghazali ilmu yang tidak manfaat. Sebab itu Rasulullah sebut kepada kita al-ilmu ilman. Ilmu ni dua. Sehingga kan dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dijelaskan kepada kita tentang apa beza ilmu yang manfaat dan ilmu yang tak manfaat. Maka sebenarnya tatkala kita duduk di dalam jalan ilmu, maka pada ketika itulah kita kena tahu kita nak pilih jalan mana. Ini sebenarnya. Dan jalan itu telah disiapkan oleh Allah kepada kita. Cuma kita pilih. Kita duduk jalan ilmu, sama ada kita nak berada memilih jalan natijahnya kepada dunia, ataupun kita duduk jalan ilmu ini, kita nak pilih natijahnya pada jalan yang muafakat dengan kehendak Allah dan Rasul. Itu je. Ya. Sebab itu, kita tengok tentang ayat Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama itu. Kemudian, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi, jalan untuk kita menemui khasyah. Jalan. Sebab khasyah ni anugerah. Taqwa ni anugerah. Taqwa ini dia adalah anugerah daripada Allah kepada hamba-Nya. Tetapi jalan
nak beroleh akan takwa ini mesti dengan jalan ilmu. Sebab dia mesti mengenal. Kalau dia tak kenal, maka dia tak tahu. Sebab itu, maka seseorang yang apabila dia tahu sesuatu perkara, tetapi tidak sampai kepada maqasid ilmu itu sendiri, ini yang paling kita takut. Yang kita takut ilmu ni jadi laknat atas kita. Dia akan dakwa kita. Ya, dia akan menjadi asbab kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Di tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Dan demikian lagi tiada sah sabar seseorang itu. Ya. Sebelum ni kita bicara tentang taubat ya, dengan zuhud. Ya. Tiada sah taubat yang ke atas tu kan. Selagi mana dia mengikut akan ikhtiar dan tadbir ya, bagi nafsu. Maknanya taubat ini dia tak akan terjadi. Dia tak berlaku selagi mana kita mengikut kehendak nafsu kita. Sebab sifat bagi nafsu amarah ini, dia akan lari daripada kebenaran. Dia tak mau dengan kebenaran ni, dia takkan bersepakat. Jadi takkan berlaku. Taubat ini tak berlaku pada orang yang selagi mana dia mengikut akan kehendak nafsu dia. Dia ikut saja kehendak nafsu dia. Betul seorang ini tidak akan berjaya sehinggalah nafsunya itu mengikut akan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan berjaya. Kita akan jadi orang gagal. Selagi mana nafsu kita tidak mengikut syariat Sayyidina Rasul, kita gagal. Ya. Yang kita mahukan kejayaan itu bukan dalam dunia. Saya selalu sebut perkara ni dalam diri saya. Kejayaan dalam dunia sekejap. Tetapi bila kita berjaya di dalam dunia, tetapi kita gagal di sana. Ini yang kita tak mahu. Sebab kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Sebab itu kita kena mempersiapkan supaya kita berjaya juga di akhirat. Berjaya di akhirat. Jangan kita berjaya dalam dunia, tetapi kita menjadi insan yang gagal di akhirat. Allahu Akbar. Tiada sah sabar seseorang itu melainkan meninggalkan dan keluar ia daripada tadbir dan ikhtiar bagi nafsunya. Ya. Kerana orang yang sabar itu seseorang yang sabar daripada sesuatu yang tiada suka redha Allah Subhanahu wa taala baginya. Ini orang sabar. Ya. Jadi selagi dia tak boleh tinggalkan akan kejahatan nafsu ni. Nafsu ni tak akan sepakat, tuan-tuan. Ya, nafsu kita ni tidak akan sepakat. Betul orang yang sabar ini, apa benda, perkara yang Allah tidak redha atasnya, dia sabar. Maksiat, Allah tak redha atas kita maksiat. Kita boleh sabar. Kita boleh bertahan dari melakukan maksiat itu sendiri. Ya. Perkara yang Allah tak redha, boleh tak kita bertahan? Boleh tak kita bertahan dalam perkara yang Allah tidak redha? Boleh tak kita sabar dalam perkara yang Allah tidak redha? Sebab itu Imam Ghazali dia pecahkan perkara ni kepada kita. Sabar ni terbahagi 3. Sabar pada ketaatan, sabar pada sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar di dalam bala dan ketentuan yang tidak baik. Dalam nak melaksanakan benda baik, kena sabar, tuan-tuan. Baru kita sampai kepada penghujung kebaikan. Nak meninggalkan kejahatan,
Perlu sabar. Dalam arti kata mujahadah. Saya selalulah ulang benda ni tuan-tuan. Kita boleh semayang, puasa, pergi umrah, tapi kita tak boleh tinggalkan mengumpat. Kita buat kajian dengan diri kita sendiri. Kalau umur kita 50 tahun, 60 tahun. Dalam tahun ni, kita masih lagi tak berhenti kata keburukan orang. Jadi bermakna, amal soleh kita habis. Amal soleh kita dah habis. Daripada umur 60 tahun, sehinggalah umur 15 tahun. Sebab ini yang dijanjikan oleh Rasulullah. Kita boleh buat amal. Semayang, baca Quran. Tapi nak meninggalkan kejahatan ini satu perkara yang susah. Lagi-lagi kejahatan yang menghapuskan seluruh amalan kita. Kita nak tinggalkan marah, nak tinggalkan hasad, nak tinggalkan rasa ujub. Rasa kita lah yang terbaik, orang lain tak baik. Nak meninggalkan yang disuruh oleh Allah dan Rasul, tinggalkan. Khususnya sifat mazmumah. Nak meninggalkan rasa kibir itu sendiri. Padahal itu dosa, tuan-tuan. Dosa. Ujub ni dosa. Sombong ini dosa. Lagi-lagi perkara yang diremehkan oleh manusia akhir zaman, tetapi dia dosa besar. Fitnah. Benda itu dosa besar. Tapi diremehkan oleh umat akhir zaman. Kita boleh bersetuju, menyampaikan, memanjangkan. Padahal dia dosa besar. Sebab itu, tuan-tuan, kita ini kena bermujahadah dalam tiga-tiga perkara ni. Bermujahadah, melakukan kebaikan untuk kita jadi orang baik. Kita kena sabar. Sebab tentangan dia cukup banyak. Bila kita nak mula berubah menjadi lebih baik, maka tentangan ini, kiri, kanan, dunia, makhluk, akan menjadi tentangan. Dan kedua, kita kena sabar. Yang ini dalam arti kata sabar ini perlunya ada mujahadah, kesungguhan untuk kita tinggalkan kejahatan. Kejahatan sebab kita tak mahu tatkala dalam masa yang sama kita buat baik, kita buat jahat. Kita buat baik. Masa yang sama juga kita buat jahat. Masa yang sama juga kita melakukan kejahatan kepada Allah. Sebab itu yang disebut oleh ulama, takkan terjadi sabar. Dan setengah yang tiada suka Allah Ta'ala itu tadbir dan ikhtiar bagi nafsunya. Yakni kita tidak sabar dengan apa yang telah ditentukan atas perjalanan hidup kita sendiri. Kita tak boleh nak sabar atas segala ketentuan Allah atas kita, perjalanan kita, qada dan qadar kita. Tuan-tuan, zaman sekarang ramai orang merungut. Sekarang ni tuan-tuan, zaman dah akhir sangat. Tuan-tuan, cerita bunuh diri sekarang dah terlalu kerap tau. Orang nak bunuh diri sekarang terlalu kerap. Dia begini, puncanya sebenarnya bukan ekonomi. Bukan ekonomi. Saya dan tuan-tuan pernah susah dulu. Tuan-tuan pun pernah susah, saya pun pernah susah. Cuma yang kita takut, apa yang Nabi sebut pada akhir zaman ini telah mula berlaku. Apa dia? Apabila sampainya hampir kiamat, maka iman ini akan dicabut sedikit demi sedikit dalam hati hamba. Maka kekuatan iman itulah. Sebab itu rukun iman yang keenam, iaitu beriman dengan qada dan qadar Allah. Sebab itu tuan-tuan, kekuatan iman ini pada akhir zaman pengukur untuk kita selamat daripada fitnah akhir zaman. Kekuatan iman. Jadi sebab itu, saya tanya diri saya dan berfikir,
Kita ilmu banyak ni untuk apa? Ilmu kita yang banyak ini dapat tak menjadikan ilmu ini kukuh iman kita? Kita beramal, dapat tak sehingga menjadi kukuh iman kita? Sebab kita akan lalu zaman yang lebih dahsyat lagi, tuan-tuan. Zaman yang lebih dahsyat, iaitu zaman Dajjal. Zaman itu Allahu Akbar. Jadi sebenarnya bukan kekuatan ilmu, tetapi kekuatan iman. Tetapi di dalam proses untuk kita menuju kepada kekuatan iman itu, perlu ada kekuatan ilmu. Tidak menafikan kekuatan yang paling kita takut, kekuatan ilmu itu tidak boleh mengukuhkan iman. Ini yang kita takut. Kita kena cari sebabnya. Sebabnya kenapa ketika kita ada alat untuk dapat kekuatan iman, tetapi kita tidak memperolehi kekuatan iman. Yang ini yang disuruh kita tafakur, berfikir, muhasabah tentang diri kita, tentang perjalanan hidup kita ini dalam menuju Allah. Sebab penerimaan itu pada akhir keputusan, iaitu maut. Ini penerimaannya. Yang ni jalannya. Saya hari ini di tempat tuan-tuan sama di dalam surau. Ini perjalanan kita, tuan-tuan. Perjalanan kita. Perjalanan takdir kita. Yang berlaku pada hari ini. Sebab itu, adanya doa kita minta dengan Allah supaya perkara kebaikan yang berlaku di dalam takdir perjalanan hidup kita ini diistiqamahkan oleh Allah. Sebab itu datang doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Inilah yang kita perlu ingat. Sebab itu ketika kita sentiasa mengharapkan rahmah daripada, sebab itu tuan-tuan, saya ingat perkataan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kata apa? Di antara tanda orang yang mendapat taufik dan hidayah Allah, kata Imam Nawawi, satu, orang yang sentiasa mengingati Allah dalam seluruh kehidupan dia. Dia tak pernah lupa Allah Ta'ala. Ini di antara tanda yang disebut oleh Imam An-Nawawi, orang yang di dalam hidayah dan taufik. Tuan-tuan, kalau kita tak ada hidayah taufik, kita langsung tak boleh buat baik. Kita nak angkat tangan untuk takbiratul ihram pun tak mampu. Tak mampu, tuan-tuan. Zaman sekarang, ini saya minta maaf cakap tu. Saya minta maaf cakap dulu. Sekarang, orang nak adab Nabi, tuan-tuan. Nak jumpa Nabi, orang menipu sekarang. Orang guna app. Orang boleh beli tarikh tu sebab dia ada duit. Dia boleh beli waktu tu. Dan dia boleh cross orang lain. Tuan-tuan, agak-agak kalau si penipu, Allahu ya arhamar rahimin. Agak-agak kalau si penipu ni yang jumpa Nabi, Nabi nak jumpa kita tak? Bukan sekadar solat saja, zikir, sampai hatta dalam manasikul umrah ni pun berlakunya kezaliman dan pengkhianatan. Sebab itu yang perlu kita takut, tuan-tuan. Kita bukan nak melakukan suatu perkara lepas tu selesai. Kita nak supaya apa yang kita buat, amalan yang kita buat, ilmu yang ada pada kita, amal saleh yang ada pada kita, diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab banyak perkara yang dalam kehidupan kita yang Allah telah hapuskan amal kebaikan ini. Itu yang saya kata, dengan jalan kita mengumpat puluhan orang, dengan jalan kita memaki, hasad, dengki,
Dosa dan terus dosa. Pemarah kita tak boleh buang. Hubud dunia kita dan dosa dan terus dosa. Sebab itu tuan-tuan, zikir yang masuk di dalam qalbun kita tidak jadi apa-apa faedah. Kita pukul hati kita dengan zikir ni tuan-tuan. Ada jalan orang pukul hatinya dengan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pukul hari-hari pukul, tetapi masih pemarah, masih sombong, masih hasad, masih dengki, masih ini. Tetapi dalam jalannya. Dan ada perjalanan orang yang pukul dengan zikir itu dengan Allah. Duduk dalam hatinya Allah, 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 Allah. Tetapi tak boleh nak memusnahkan kubu mazmumah di dalam hati dia. Tak boleh nak hancurkan benteng-benteng, kubu-kubu maksiat, kekotoran di dalam hatinya. Entah, kita tak nak macam tu. Kita tak mahu. Sebab itu saya selalu cakap dengan diri saya, kita berusaha untuk jadi orang baik. Dengan jalan anugerah ilmu ni, kita dapat jadi orang saleh. Dengan jalan anugerah amalan, yang kita dapat beramal, kita boleh bangun malam, kita boleh baca Quran. Dengan anugerah ini, kita dikurniakan menjadi orang saleh. Menjadi orang saleh, kita dapat puasa. Mudah-mudahan anugerah yang tak dianugerahkan kepada orang lain. Maka jalan ini agar tidak membinasakan perjalanan kita. Ustaz, boleh ke dengan amal baik ni binasa kita? Boleh. Jangan tau. Jangan ingat kita dah salat, dah zikir, dah baca Quran, tak boleh menuju jalan kebinasaan. Boleh jalan dia. Jalannya di mana? Selagi sifat mazmumah di dalam batin kita ni tak musnah. Selagi ni tak musnah, selagi ni tak lebur, tak hancur, maka boleh menghapuskan kebaikan. Kita semayang malam, rasa kita orang soleh dah. Jaga ni tuan-tuan. Lalu kita mempasikkan orang lain. Perasan tak? Kita mula tengok orang sebelah, rasa macam rendah sikit. Yang tu rasa apa tuan-tuan? Bukankah itu jalan rasa kepada ujub itu sendiri? Yang ni memusnahkan amalan, yang merosakkan amalan. Yang ni yang kita kena jaga. Sebab setiap perkara yang kita lalu dalam perjalanan hidup ni tuan-tuan, bukan kita disuruh membanggakan diri, tak. Tak tuan-tuan. Adakah tuan-tuan jalan dia? Kalau kamu jadi orang alim, banggalah diri kamu. Kalau kamu jadi penuntut ilmu, banggalah diri kamu. Kalau kamu jadi orang kaya, banggakanlah diri kamu. Adakah tuan-tuan? Tak ada. Kita tak dengar pun tok guru kita masa kita mengaji dulu, dia sebut macam tu. Tapi penekanan mereka adalah tawaddu', 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 tawaddu'. Sebab apa? Ketika kita mula merendahkan diri dengan jalan amalan kita, kita takkan ada rasa kecukupan di dalam hidup kita. Kita ni banyak amal. Sebab kita makin tunduk. Sebab itu dalam kitab Bidayatul Hidayah, bab ilmu manfaat, menjadikan kita tamak kepada akhirat. Maka ilmu ini satu jalan menjadikan rasa tamak itu kepada akhirat. Menjadi gemar kepada akhirat. Ini jalan dia. Baik, Masya Allah. Allahu ya Arhamar Rahimin.
maka pada sabar itu beberapa bahagi. Setengahnya sabar engkau daripada yang haram. Kita kena usahalah tuan-tuan tahan diri kita daripada perkara yang dilarang oleh Allah. Zahir, batin. Zahir, batin. Ya. Jangan bukan zahir saja. Zahir, batin. Jaga. Kita berusahalah tuan-tuan. Kita sama-sama usaha. Saya bukan orang baik tuan-tuan. Tapi saya minta dengan Allah supaya Allah dudukkan saya jalan ini. Dan Allah tak keluarkan kita pada jalan menuju ke arah orang soleh. Kita tak soleh. Belum lagi kita soleh. Sebab kita masih lagi ada sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah. Dan setengahnya sabar engkau daripada payah dan susah berbuat yang wajib atas engkau. Kita sabar dalam mujahadah kita, dalam berbuat perkara yang wajib yang diperintahkan oleh Allah. Meninggalkan kibir ini tuan-tuan wajib, bukan sunat. Meninggalkan ujub ini bukan sunat tuan-tuan. Dia bukan makruh. Benda tu wajib kita tinggalkan ujub. Maka disebabkan kibir inilah syaitan itu diharamkan masuk syurga Allah. Takkan kita yang belum masuk syurga tapi kita kibir, kita dijemput oleh Allah. Tak mungkinlah makhluk yang kibir dihalau oleh Allah dari syurga. Takkan kita yang kibir dijemput oleh Allah ke dalam syurga. Kita yang kibir ini dijemput oleh Allah. Sama ada kita sombong ini dengan jalan apa? Kita sombong dengan jalan ilmu ke? Kita sombong dengan jalan harta ke? Kita sombong dengan jalan pangkat ke? Kita sombong dengan jalan umur ke? Kita sombong dengan jalan tubuh badan yang sihat ke? Tengok jalan mana kita sombong. Tapi prosesnya supaya kita ni membersihkan diri daripada sombong dan kita memperhiaskan diri kita dengan tawadhu'. Rendah diri. Baik itu Nabi sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bahwasanya aku diutuskan bagi menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak kita dengan Allah. Akhlak kita dengan Sayyidina Rasul. Akhlak kita dengan sesama ummah. Ketika kita mengambil nikmat Allah dan kita menggunakan nikmat Allah itu untuk melawan Allah, kita tak ada akhlak, tuan-tuan. Kita ambil nikmat Allah, lalu kita gunakan nikmat Allah itu melawan Allah, tak ada akhlak kita. Kita tak ada adab dengan Allah. Tak ada adab kita, tuan-tuan. Sebab itu kita kena fikir, aku ni salah adab tak dengan Allah? Aku salah tak adab dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku salah tak adab aku dengan sesama makhluk umat yang dicintai oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini semua tuan-tuan kena tengok. Panduan kita cukup mudah, tuan-tuan. Uwais Al-Qarni ini. Uwais Al-Qarni. Dia mendahulukan akan kewajipan dia kepada ibunya sebagai seorang anak. Rasulullah tak pernah jumpa dia, tetapi Rasulullah mengenali dia. Macam mana, tuan-tuan? Uwais Al-Qarni ni tak pernah jumpa Nabi dan Nabi tak pernah tengok wajah Uwais Al-Qarni. Tak pernah tengok. Tetapi Rasulullah mengenalinya. Sehingga Rasulullah memerintahkan sahabat, iaitu Sayyidina Umar, meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Macam mana tu, tuan-tuan? Seseorang yang tak pernah bertemu Nabi dan Nabi tak pernah melihat wajahnya, tetapi dikenali oleh Rasul. Ni Uwais Al-Qarni, tuan-tuan. Allah angkat dia dengan sebab dia menyempurnakan hajat ibu dia. Ibu dia nak buat haji, tapi ibu dia lumpuh. Kita rasa benda ni macam tak ada apa-apa.
Kita kena tanya, ilmu yang ada pada kita ini, kita sempurna tak? Sampai tak dengan kita tidak meninggalkan akan tuntutan seorang anak kepada seorang ibu. Tak selesai tuan-tuan kalau kita semayang saja, baca Quran, tetapi kita meninggalkan akan hak seorang ibu. Tak selesai. Tetapi orang yang ada ilmu ini, lalu di dalam hidayah dan taufik Allah, lalu dia akan nampak, oh ini jalan dia, ini keperluan dia, dan ilmu ini menunjukkan kepada dia dapat membezakan yang mana yang hak, yang mana batil. Itu orang yang sentiasa orang yang mendapat hidayah dan taufik daripada Allah. Kata Imam An-Nawawi, orang yang dikurniakan tidak melupakan Allah. Kedua, orang yang merujuk segala masalahnya kepada Allah. Setiap kali dia ada masalah, dia akan rujuk dengan Allah. Setiap kali dia ada masalah, dia akan rujuk dengan Allah. Dia akan mengadu terus dengan Allah. Mengadu. Tempat yang pertama di dalam dirinya, Allah. Ini tempat pertama. Tentang kita ni, kalau kita ikutlah apa yang Nabi buat, kita masih banyak lagi kita tak buat, tuan-tuan. Kita cuma mampu ikut pakaian saja. Serban, jubah, kan? Tuan-tuan ingat tak ketika peristiwa menggali Parit Khandaq, kan? Ketika tu kan Rasulullah lapar sangat, dan Rasulullah letakkan perutnya tu batu diikat supaya jangan rasa lapar. Sahabat-sahabat minta balik, tuan-tuan, untuk makan, lapar kan? Rasulullah kata pergi dulu, kan? Pergi dulu. Rasulullah kata aku pun lapar. Tak. Dan ada sahabat yang ajak Rasulullah makan di rumah. Rasulullah ajak orang lain makan. Tuan-tuan, apa yang terjadi? Rasulullah yang cedok makanan sahabat. Dia suruh sahabat-sahabat makan dulu, bagi kenyang dulu. Dan dia tak makan lagi, tuan-tuan. Dia tak makan lagi. Kita, tuan-tuan, kalau dalam keadaan itu, kita duduk di mana? Kita dalam keadaan yang lapar, dan orang lain pun lapar, ada makanan, ketika itu kita duduk di mana? Kita akan kata apa? Aku selesaikan diri aku dulu. Betul tak? Jadi apa yang Nabi buat dan kita buat, kita tak terikut, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya selalu pesan, mungkin nanti ada orang marah saya. Ya. Apa yang tuan-tuan tengok saya sekarang bukan melambangkan kebaikan. Oh, saya macam ni, oh ni orang baik. Tak. Tak, tuan-tuan. Nak tahu baik tidak baik, lihat pada akhlaknya. Lihat pada akhlaknya. Ketika dia susah dan ada orang susah, apakah dia mendahulukan diri dia atau orang lain? Yang ni tengok. Apa yang Nabi buat ketika dia lapar dan orang lain lapar, dia tak makan. Nabi tak makan dulu. Nabi bagi sahabat makan dulu. Inilah akhlak yang baik. Maka orang kafir yang masuk Islam, pendeta Yahudi yang masuk Islam, kerana mereka melihat akan akhlaknya Nabi. Bukan mereka lihat pakaian Nabi. Mereka ini melihat akan akhlak Nabi yang begitu baik, yang tak ada pada orang lain. Orang tak tengok ilmu Nabi, tetapi yang dia tengok adalah akhlaknya Nabi. Dalam kita nak membina akhlak yang baik, kena melalui jalan ilmu. Tak, kita nak tahu yang mana baik, yang mana tak baik, macam mana? Maka ilmu adalah alatnya untuk kita membina akhlak ini. Baik.
Tuan-tuan, mana satu jam yang betul ni tuan-tuan? Jam ni ke jam sana? Saya pun ada jam. Baik, berpukul 8. Baik. Allah. Saya ni dia banyak ada lupa tuan-tuan. Selalu saya cakap dengan adik-adik. Kadang saya letak barang saya kat tepi pun tak nampak. Lupa. Tapi alhamdulillah lah tuan-tuan, Quran tak lupa lagi. Ada beberapa potong hadis tu tak lupa lagi. Yang lain dah banyak lupa lah tuan-tuan. Saya punya handphone pun tak tahu saya letak mana. Dah banyak lupa lah. Tak apalah. Tinggal handphone tak apa, tinggal beg duit tak apa. 2 minggu lepas saya kuliah di Kuala Lumpur tuan-tuan, saya satu benda pun saya tak bawa. Saya bawa kereta sampai Kuala Lumpur baru saya tahu. Satu benda saya tak bawa. Beg duit tak bawa, handphone tak bawa. Cuma alhamdulillah ada minyak. Kalau tak ada minyak, saya pun tak tahu macam mana. Allah. Itu kalau lupa macam tu tanda apa tuan-tuan? Tuan-tuan takut nak cakap, tuan-tuan pun lupa juga. Tanda kita dah dekat nak masuk liang lahat. Ketika kita mula dilupakan hal dunia, kita dah asal balik asil. Hal-hal ni kita dah lupa. Kita makan pun kita dah lupa. Saya dah makan belum? Lupa. Kita dah dekat nak balik. Kekuatan ingat kita kepada alam ini, kita dah mula longgar. Tapi Quran kita tak lupa. Kita masih boleh baca Fatihah, masih boleh itu, tetapi ingatan kita kepada alam ni kita dah kurang ingat. Sebab apa? Sebab dah dekat kepada alam akhirat. Itu guru saya cakap lah tuan-tuan macam tu. Sebab saya pernah tanya, tuan, kalau kita lupa hal ini, dia kata dah dekat nak mati. Dia cakap, ketika engkau lupakan alam yang kau duduk, dan ketika itulah engkau dah mula. Dia macam ni tuan-tuan. Macam kita kalau pergi haji, masa tak orang kata dulu, lambai Jabal Kubis, ini orang tua cakap tak ada apa pun. Kita dah mula lambai dunia dah. Kita nak widak lah tuan-tuan. Tak tahulah, tuan-tuan mungkin tak lupa lagi kot. Saya dah nak widak lah. Allah. Tuan-tuan, apa jalan lagi untuk kita bertemu Allah dan bertemu Sayyidina Rasul? Jalannya adalah al-maut. Mati. Jalan untuk kita bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan dia adalah al-maut. Itu jalan dia. Tak ada jalan lain. Ada jalan lain tuan-tuan. Ada jalan lain. Baik. Baik tuan-tuan. Kemudian masya-Allah, dan setengah sabar engkau daripada meninggalkan tadbir ikhtiar bagi nafsu engkau. Sabar kita dalam kita nak meninggalkan akan tuntutan nafsu syahwat ini. Yang demikian itu disuruh pada hamba. Tinggal benda tak sepakat kita dengan Allah. Akal kita selalu fikir ke mana, nafsu kita selalu berkehendak ke mana. Selalu fikir. Saya tuan-tuan, saja saya kongsi. Keyakinan kita ni sebenarnya, lagi kita yakin dengan Allah, sebenarnya hidup kita makin tenang. Lagi kita yakin dengan Allah, semakin kita yakin dengan Allah, hidup kita semakin tenang. Tetapi kita tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini untuk apa? Untuk mengukuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu jugalah,
Duduk macam mana ya? Ni. Bila sampai kita nak uruskan ini macam mana ya? Macam mana? Sebenarnya tak ada macam mana sebenarnya. Tetapi kita ni orang tak baik, orang jahat, masih lagi nak fikir macam mana. Ya. Buat orang jahat, biasalah tuan-tuan. Baik. Allah. Dan lazim bagi hamba itu meninggalkan ia akan tadbir dan ikhtiar bersama-sama Allah Ta'ala. Tinggalkan. Ya, kita ikut kehendak daripada Allah. Ya, kita ikut tadbir daripada Allah. Apa perintah Allah, buat. Jangan kita ikut tadbir nafsu kita, tadbir akal kita, sehinggakan kita melawan perintah Allah. Allah dah tadbir kita macam ni dah. Ya. Sampai masa solat, sampai bulan puasa, sampai tahunnya zakat. Ikut tadbir Allah. Jangan kita lawan. Allah suruh kita jadi orang yang mutawadda', orang yang tunduk dengan Allah, orang yang sabar, orang yang bertaubat kepada Allah. Ya. Jangan kita lawan, jangan ikut nafsu kita. Ya. Dan demikian, tiada sah syukur seseorang itu, melainkan meninggalkan ia tadbir bagi nafsunya. Kerana orang yang syukur itu tiada berbuat maksiat bagi nikmat Allah. Ini orang syukur. Dengan nikmat yang Allah beri kepada dia, dia tak buat maksiat. Dia tak buat maksiat. Allah. Takutlah tuan-tuan. Ya Allah. Kita ingat nikmat ni duit aja. Tak. Sihat ni nikmat. Hidup ni nikmat. Hidup ni nikmat. Sihat ni nikmat. Masa lapang ni nikmat. Tapi kita kena tanya, masa lapang aku buat apa? Hidup ni aku buat apa? Kita kena tanya diri kita. Supaya kita dapat duduk tempat orang yang syukur dengan Allah. Saya fikir lain tak ada tuan-tuan. Saya fikir lepas saya mati esok, saya dapat apa? Itu je. Dunia ni kita boleh keluar. Jalan-jalan je. Tapi dalam liang lahat nak jalan mana tuan-tuan? Tak ada jalan dah. Tak ada jalan dah. Jika tak ada rahmat Allah, kita berada dalam kesusahan. Tak ada jalan dah. Kita hutang orang dalam dunia, kita boleh bayar dengan duit. Tak, tangguh dulu. Sana tak ada penangguhan tuan-tuan. Nak bayar dengan apa? Nak bayar dengan amal salah. Haltakan amal salah kita tak ada apa-apa. Tak ada langsung. Dah potong. Orang ni ambil. Jadi apa nak kita bayarkan lagi dengan amal salah kita? Amal salah tak ada. Betul, saya pesan dengan kawan-kawan, Nabi ni sayang kat kita. Antaranya kasih sayang yang Nabi tunjukkan kepada kita, tuan-tuan, yang saya selalu wawarkan tentang sembahyang sunat ba'da Isyak kan. Kita tak tahu amal kita ni ada lagi tak? Kita tak tahu. Tapi kita nak sebut sayangnya Nabi, sayangnya Allah pada kita. Sampai Nabi tawarkan kepada kita orang yang sembahyang sunat ba'da Isyak 4 rakaat menyamai dengan seperti mana dia salat pada malam Lailatul Qadar. Mana 83 tahun. Orang yang sembahyang jamaah Isyak seumpama dia telah ibadat pada separuh malam. Orang yang salat jamaah subuh Allahu seperti mana dia telah beribadat seluruh malam. Yang ni pada Allah tuan-tuan. Pada manusia, dia cuma tengok kita sembahyang sunat ba'da Isyak 4 rakaat. Tetapi pada Allah dinilai kita telah beribadat 83 tahun. Salat jamaah Isyak pada kita cuma sembahyang sunat jamaah fardu Isyak. Tetapi pada Allah kita telah dinilai beribadat separuh daripada malam. Kita sembahyang jamaah subuh, maka
pada manusia Allah sembahyang subuh aja pun. Tetapi pada Allah kita telah dinilai seperti mana orang yang telah as-salat pada seluruh malam. Macam mana ibadat seluruh malam tuan-tuan tanpa tidur? Macam mana nak nilai tu? Nak nilai macam mana orang yang beribadat seluruh malam tanpa tidur? Tanpa kita tidur. Sampai macam tu dia anugerahkan oleh Allah bisyafa'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab sayangnya Sayyidina Rasul kepada kita. Tu je tuan-tuan, sayangnya. Sebab tahu dah kita punya amal ni habis. Tapi saya pesan dengan diri saya, jangan berterusan untuk menghabiskan amalan. Sebab ketika kita habiskan amalan kita dengan maksiat, maka ketika itu sampai titik akhir kehidupan kita, iaitu mati. Na'udzubillah min zalik. Jadi sekarang ini kita kumpul balik. Kita kumpul balik. Kumpul dan terus kumpul. Apa yang telah dianugerahkan oleh Allah dan Rasul kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni umat untung tuan-tuan. Selawat sekali dapat 10 rahmat, diampunkan 10 dosa, dikurniakan dikurniakan 10 kebaikan. Tuan, kalau sehari 10, kalau sebulan kita baca selawat sehari 10. Sebulan 300 tuan-tuan. 10 bulan 3,000. Kita jangan tengok yang 10 ini. Satu hari 10, kita jangan tengok Allah sikitnya 10 ni. Boleh tak aku istiqamah untuk menyebut dan berselawat kepada Rasul sehari 10 kali? Maka dijanjikan kepada kita oleh Allah 10 kali 10, 100 rahmat. Tuan-tuan, kita tak tahu rahmat apa tuan-tuan. Kita tak tahu rahmat apa. Rahmat keselamatan, rahmah pada keluarga diselesaikan masalah, rahmah kepada kesembuhan penyakit, rahmah daripada bala. Tuan-tuan, kalau satu kampung baca sehari 10, satu surau baca sehari 10, sehari 10 tuan-tuan, Allahu. Saya dulu mengajar di kawasan Shah Alam, tuan-tuan. Ada satu tempat lah, saya tak nak beritahu lah surau dia. Sampai sekarang tuan-tuan, sampai sekarang, setiap siapa yang jadi imam, dia tak akan tinggalkan selawat 10 kali masa wirid. Setiap kali. Sampai sekarang tuan-tuan. Saya rasa dah belas tahun ni dia orang buat. Belas tahun dah. Kerana apa tuan-tuan? Kalau di dalam satu surau ini mengamalkan satu waktu 10 kali selawat tuan-tuan, bermakna qaryah itu daripada satu waktu dia telah ada 100 rahmat daripada Allah. Kalau tiap-tiap waktu dia baca selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, satu hari dia telah ada 500 rahmat di dalam qaryah itu. Tapi benda ni kita tak nampak. Kita perlukan rahmat Allah. Itu saya serulah diri saya dan tuan-tuan, sempena bulan Maulidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak payah banyak tuan-tuan. Sehari kita selawat 10 selawat cukup. 10 cukup tuan-tuan. Sampai satu masa tuan-tuan rasa tidak puas untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan naik lagi. Tuan-tuan naik lagi. Sehinggalah kita boleh membaca selawat sehari 1000 kali. Tuan-tuan, ada janjinya syafaat Sayyidina Rasul, orang yang membaca sehari 1000 kali. Tapi kita tak mampu, mulalah daripada yang sedikit untuk kita istiqamah membacanya dalam keadaan yang banyak.
Tak susah pun tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ataupun tuan-tuan ada selawat sendiri. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Selawat jangan tinggal, tuan-tuan. Tahlil jangan tinggal. Ini pesanan saya lah untuk diri saya khususnya. Sekurang-kurang tuan-tuan, jangan tinggal tahlil, sehari 10 juga. Ya. Sebaik-baik zikir itu adalah tahlil. Perbaharuilah akan akidah kita ini dengan tahlil. Sekurang-kurang tuan-tuan, satu hari, satu malam jangan tinggalkan tahlil. Mudah-mudahan kita punya iman ini ditajdid. Kita tak tahu bila masa kita tergelincir. Kita tak tahu tuan-tuan. Tetapi kita tidak meninggalkan tahlil. Kita tak tinggalkan tahlil. Jangan tinggal tuan-tuan. Sekurang-kurangnya sehari 10 kali cukup. La ilaha illallah محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم. Tiap-tiap hari tuan-tuan kita baca. Tak rugi pun tuan-tuan. Tiap-tiap hari kita bertahlil, tiap-tiap waktu kita bertahlil tuan-tuan. Tiap-tiap waktu. Jadi jika kita tergelincir, kita tak sedar, kadang-kadang kita tergelincir, kita tak sedar. Jadi kita tajdidkan iman kita. Kita perbaharui. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti bab syukur dulu. Insya-Allah nanti kita jumpa akan datang, kita sambung bab syukur insya-Allah. Allahu tiada sah syukur seseorang itu. Cukup ya tuan-tuan nanti mengaji lama sangat kan jadi alim susah. Mengaji sikit-sikit cukup. Saya tak pandai pun. Kalau saya salah tolong tegur tuan-tuan kalau salah tolong tegur. Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali saya minta tuan-tuan tolong doakan saya dapat jadi orang baik, isteri saya, anak-anak, cucu, menantu semua. Yang keduanya, tuan-tuan tolong doakan perjalanan saya. Besok pagi saya nak balik ke madrasah di Selangor. Di Selangor. Mudah-mudahan perjalanan saya selamat, dimudahkan oleh Allah
Sebab sampai rumah saya nak teruskan perjalanan saya lagi ke utara pula. Tuan-tuan tolong doa semoga saya kuat. Saya cuma minta dengan Allah bagi saya kekuatan ni tuan-tuan. Sebab saya bawa sendiri. Tuan-tuan pun tahu saya bawa kereta sendiri. Pelan-pelan. Pelan tak pelan lah tuan-tuan. Orang kata nanti orang jumpa saya bawa kereta nanti ustaz kata bawa pelan-pelan. Pelan tak pelan lah tuan-tuan. Kalau kat LPT tu biasanya 140 tu itu kelajuan yang minimum dipanggil. Biasa kalau saya buat 14, 16 tak ada pelan lah, cuma pelan-pelan cara saya lah. Sebab saya bawa sendiri. Saya buat sendiri. Jadi memang saya tak suka orang bawa saya kalau jauh-jauh ni. Sebab susah tuan-tuan. Kita dah berumur macam ni, kadang-kadang kita nak terkencing. Kita kalau bawa sendiri senang. Kita rasa kita nak terkencing sendiri, kita berhenti sendiri. Kalau orang bawa kita nanti kita akan arahkan orang lain. Ada orang suka diarah, ada orang tak suka diarah. Jadi supaya kita tak menyakiti ramai orang. Dan insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan tolong doa. Allah bagi saya kekuatan, Allah bagi saya istiqamah dalam buat hal ni, dalam buat kerja ni. Kemudian tu saya minta doa tuan-tuan, mudah-mudahan pembinaan Darul Atik Dakwah Center di Kampung Gemuruh ini dimudahkan oleh Allah dalam pertolongan Allah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kita dah nak naik bumbung besi yang ibu dah. Yang bumbung kiri kanan semua dah naik, besi semua dah naik alhamdulillah. Dan dalam proses ni atap kita nak naik yang tu ya. Tuan-tuan tolong doa. Tuan-tuan tolong doa. Kalau sebahagian tuan-tuan nak bersama dengan saya, tuan-tuan jumpalah dengan Haji Zaini ataupun dengan Din Al-Barakah. Saat saya nak ambil bahagian ini untuk saya selepas kematian. Mudah-mudahan. Dan itu saja yang kita boleh tinggalkan tuan-tuan. Itu ya. Kita tak ada tinggalkan apa. Kalau kita tinggalkan harta kita, orang akan ambil harta kita. Tapi kalau kita tinggalkan rumah Allah, tak ada siapa nak ambil rumah Allah. Tak ada siapa nak ambil rumah Allah. Sebab itu tuan-tuan, saya selalu pesan dengan kawan-kawan, carilah jalan yang sebaik-baik untuk hidup kita. Macam surau kita ni kan, kalau kita mampu nak bayar bil api setiap bulan, kita usahalah. Sebab bukan kata surau tak ada duit. Surau ada duit, masjid ada duit. Tetapi kita nak supaya kalau aku terangkan surau, aku terangkan masjid, mudah-mudahan kubur aku terang besok. Kita akan boleh buat ni tuan-tuan ketika kuat rasa bersalah di dalam hati kita. Bila kita lihat kita ni salah banyak, kita salah banyak, kita silap banyak dalam hidup ini. Jadi dengan kita berbuat demikian, saya di masjid mana pun saya kempen yang ini ya tuan-tuan. Sebab jalan ni saya nampak rupanya. Jalan ni kita nampak macam mana kubur kita besok terang dengan kita menerangi akan rumah Allah. Kita terangkan rumah Allah dengan kita bayar bil api. Allah tuan-tuan, kalau 300, kalau kita dapat sebahagian 150 setiap bulan, alangkah untungnya kita. Alangkah untungnya kita tuan-tuan. Kita rasa macam rugi dalam dunia. Tetapi akibat yang kita dapat daripada pengorbanan kita untuk terangkan kubur kita tidak ada nilai pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan tolong doakan saya dan tuan-tuan tolonglah mudah-mudahan dengan doa tuan-tuan Allah rahmati kita dan Allah redha kita dunia dan akhirat insya-Allah. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, kami mohon, kami minta, kami bermunajah ya Allah ke hadrah-Mu pada malam ini ya Rahman Rahim. Jadikan kami orang saleh ya Allah.
Jadikan isteri kami di kalangan orang yang salihah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak-anak kami dan keturunan kami, menantu kami dan cucu kami di kalangan orang saleh, ya Allah. Ya Allah, kurniakan kepada kami kekuatan dalam melaksanakan perintah Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kurniakan atas kami kekuatan untuk meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, kurniakan atas kami redha dengan setiap takdir yang telah Engkau tentukan atas kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami, ya Allah, hamba yang sentiasa mengadu hal dengan Engkau, ya Arhamar Rahimin, dalam urusan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jika kami melakukan kesilapan, tolonglah kurniakan atas kami hidayah dan taufik-Mu atas kami, ya Allah, agar kami tidak terus buat silap kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong jaga kami dan keturunan kami agar kami diterima oleh Engkau dan diterima oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu kami kembali menemui Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pada malam ini kami berhimpun, ya Allah, di dalam rumah-Mu. Di dalam rumah-Mu, ya Allah, kami harap dan kami berharap kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Kehimpunlah kami besok, ya Allah, di dalam syurga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Bersama-sama, ya Allah, seperti mana Engkau telah himpunkan kami pada malam ini, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, walaupun permintaan kami ini terlalu besar, tetapi itulah harapan daripada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan lisan kami beserta dengan rahmat-Mu dan hidayah taufik-Mu, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, segala amal zahir dan batin kami, ya Arhamar Rahimin, beserta dengan rahmah, hidayah dan taufik-Mu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.